Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa khabar semua? Ana bi khair, alhamdulillah. Atamanna lakum fi siha wal afiyah. Amin insyaallah. Ustazah berharap dan mendoakan agar semua juga berada dalam keadaan yang sihat, dalam afiah Allah. Amin insyaallah. Insyaallah untuk slide ataupun nota pada kali ini sanadrusu atau sanuraji'u ma'an, kita akan belajar atau ulang kaji bersama-sama mawdu' al-af'al, tajuk al-af'al iaitu kata kerjaan. Baik, insya-Allah. Okey, sebagai pengetahuan, ada 3 jenis kata kerjaan kan? Ada 3 jenis kata kerjaan. Untuk nota ini, Ustazah akan fokuskan kepada 2 jenis dahulu. Sebelum itu, kita kena ambil tahu apakah 3 kata kerjaan itu. Yang pertama adalah al-fa'lul mudhari'. Al-fa'lul mudhari' adalah perbuatan yang sedang dan akan berlaku, atau kita sebut sebagai present tense lah. Kan kita tahu present tense tu sedang. Yang kedua adalah al-fa'lul madhi. Al-fa'lul madhi pula adalah perbuatan yang sudah berlaku. Al-fa'lul madhi dah terjadi, dah berlaku, atau past tense. Okey. Kata kerjaan yang ketiga adalah al-fa'lul amri, atau kata perintah. Kata perintah ni adalah arahan lah, al-arahan. Jadi ini adalah 3-nya. Tapi kita akan lebih fokus kepada 2 dululah, iaitu al-fa'lul mudhari' dan juga fa'lul madhi, insya-Allah. Baik, untuk tajuk ini apa yang perlu anak-anak ambil tahu? Okey, apa yang perlu kita ambil tahu? Okey, yang pertama adalah kata ganti nama diri, atau kita sebut sebagai dhamair atau dhamir. Okey. Dhamir ini ada 14, betul? Dan 14 ni anak-anak perlu hafal, perlu ingat. Okey. Sebab dia berkait dengan af'al atau fa'al yang kita akan pelajari, sama ada fa'al madhi atau mudhari'. Yang kedua adalah tambahan huruf lah. Okey, tambahan huruf pada kata kerjaan, sama ada fa'al mudhari' ataupun fa'al madhi. Ini pun kena tahu dan kena ingatlah. Sebab setiap daripada fa'al, iaitu mudhari' dan madhi tadi, dia ada tambahan huruf khusus untuk kata kerja itu. Jadi kena tahu. Baik, kita masuk yang pertama, iaitu fa'lul mudhari'. Okey, fa'lul mudhari'. Ma huwa al-fa'lul mudhari'? Apa itu fa'lul mudhari'? Ia bermaksud menunjukkan kata kerja untuk perbuatan yang sedang dan akan berlaku lah, yang sedang berlaku. Kan? Present tense tadi kan? Okey. Perkataan berwarna hitam, okey, adalah kata kerja. Tengok kepada jadual yang di sebelah kiri. Okey, pada kolom kedua tu akan ada yang merah dan ada yang hitam. Yang hitam itu adalah kata kerjanya lah. Okey, kata kerjanya boleh diubah bermaksud tidak semestinya yaf'alu. Okey, kita boleh guna zahaba ataupun qara'a ataupun kataba, ia boleh berubah lah yang hitam tu. Yang tidak berubahnya adalah yang berwarna merah. Huruf berwarna merah adalah tambahan mesti untuk fi'il mudhari' lah. Yang ini khusus untuk fi'il mudhari', tambahan fi'il mudhari'. Yang ini kena tambah pada kata kerja yang kita masukkan atau kita guna untuk jadikan dia fi'il mudhari', iaitu yang sedang berlaku tadi, present tense tadi kan. Kemudian kan ada dhamir di sini. Kenapa ini penting? Sebab dia merujuk kepada fi'il itu. Huwa, huma, hum sampai nahnu tu kan, kita guna untuk kaitkan dengan perbuatan apa yang sedang dilakukan oleh siapa. Baik, kenapa ada fa, ain, lam di sini? Okey, ini adalah ciri asas bagi kata kerja lah. Senang nak ingat, dia ada 3 huruf. Dia bermula dengan 3 huruf. Kebanyakan kata kerja dia memang 3 huruf lah, atas fa, ain, lam. Root word lah. Okey, contoh Ustazah bagi ya. Zahaba. Zahaba ni pergi. Okey. Zahaba ini berada pada kedudukan fa, ain, lam. Okey. Sebab itu dia 3 huruf tadi tu, fa'ala, fa'al, okey, kata kerja. Ataupun kita ambil qara'a, kita kata qara'a, okey, qara'a baca kan, tetap sama fa, ain, lam. Ini root word lah, kata asal ni sebagai info tambahan. Okey, boleh faham ya fi'il mudhari'. Yang penting adalah dhamir, kemudian tambahan huruf bagi fi'il mudhari'. Okey. Kalau kita hafal itu, senang nak buat apa-apa jenis kata kerja. Bila diberi pun kita boleh buat. Kalau senang, nak lagi senang, hafal je. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna. Taf'alina, taf'alani, taf'alna. Af'alu, naf'alu. Hafal saja pun boleh. Okey.
Baik, untuk lebih nampak, kita terus sama-sama buat latihan lah. Okey, nombor 1, zahaba. Kita kata contoh ya, Ustazah minta huwa zahaba. Kan? Domainnya huwa. Huwa zahaba. Kita nak jadikan dia sedang pergi. Okey? Dia sedang pergi. Zahaba tu pergi kan? Okey, bagaimana nak jadikan huwa zahaba kepada fi'il mudhari'? Okey, kita lihat. Kalau huwa yang kena tambah adalah ya, maka dia akan jadi yazhabu lah. Okey? Begitu caranya. Dhamir ini dia akan relate dengan tambahan huruf tu untuk menjadikan perkataan itu fi'il mudhari' yang sesuai dengan apa yang diminta. Maksudnya dia sedang pergi, yazhabu. Yang kedua adalah jalasa. Jalasa duduk. Jadi Ustazah nak minta sekarang ni ana tambah jalasa. Maksudnya nak katakan saya sedang duduk. Okey? Bagaimana nak tukar ana jalasa kepada fi'il mudhari'? Saya sedang duduk. Ana. Di manakah dhamir ana? Di sini kan? Ana. Okey, ana nahnu. Jadi yang ini ana. Tambah dia alif saja, maka dia akan jadi ajlisu. Okey? Tambah alif pada kata kerja itu. Ana ajlisu, saya sedang duduk. Okey? Begitu. Yang ketiga, kataba. Kataba contoh Ustazah minta kataba anta. Anta kataba. Okey, kita nak kata dia, minta maaf, kita nak kata awak sedang tulis. Anta kataba. Bagaimana nak jadikan anta kataba ni kepada fi'il mudhari'? Okey, anta di mana? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Anta. Anta di sini. Okey? Di sini. Tambah ta saja, maka kita tambah ta saja. Tak tubu. Okey, tak tubu. Dia jadi tak tubu lah, yang membawa maksud awak sedang menulis. Okey, sebab tadi fi'il mudhari' kan? Baik, yang keempat adalah dakhala. Dakhala maksud dia masuk. Okey, masuk. Okey, sekarang ni Ustazah nak jadikan dia home. Mereka sedang masuk. Contoh sedang masuk ke dalam kelas. Okey, home tambah dakhala, nak jadikan dia fi'il mudhari'. Home di mana? Huwa, huma, hum. Nampak di sini. Okey, jadi kita tambah ya dan waw nun. Maka perkataan dakhala akan jadi yadkhuluna. Dia jadi fi'il mudhari' dia yadkhuluna. Okey, mereka sedang masuk ke dalam kelas, contoh. Jadi beginilah cara nak buat fi'il mudhari'. Awak kena tahu dhamir dia, kemudian bila tahu dhamir, tahu apa tambahan huruf bagi dhamir itu untuk jadikan dia fi'il mudhari' yang betul. Ya? Okey, seterusnya yang kedua adalah fi'il madhi lah. Al-fi'lul madhi. Ma huwa al-fi'lul madhi? Al-fi'lul madhi huwa perbuatan yang sudah berlaku. Dah berlaku. Itu kita sebut dalam bahasa Inggeris sebagai past tense kan tadi. Nak senang ingatlah tu. Okey, perkataan berwarna hitam adalah kata kerja. Tengok pada jadual. Perkataan berwarna hitam yang inilah dia kolom kedua ni semua kata kerja dia lah. Seperti mana fi'il mudhari' tadi, dia boleh berubah lah. Dia tak ini sebagai contoh saja. Awak boleh ubah kepada zahaba, qara'a, kataba dan sebagainya lah. Okey, kata kerja. Okey, huruf berwarna merah pula adalah mesti, tambahan mesti. Maka yang ini kolom ketiga ni, ini yang kena hafalnya ni. Ini adalah tambahan untuk fi'il madhi. Okey. Fi'il madhi akan guna tambahan ini merujuk kepada dhamir dia juga. Okey, untuk jadikan dia dah berlaku. Past tense lah tadi, madhi. Okey. Baik. Sama seperti fi'il mudhari', apa yang kena hafal? Dhamir dan juga tambahan ni lah. Ya. Jadi kita akan tengok contoh. Sama macam tadi, kita akan tengok contoh untuk fi'il madhi pula. Baik, ini adalah contoh untuk fi'il madhi. Okey. Bila kita buat, kita nampak Baik, yang pertama zahaba. Zahaba, okey, Ustazah nak jadikan anta. Anta zahaba. Awak dah pergi, dah. Okey. Madhi ni maksudnya dah, sudahlah. Dah. Awak dah pergi. Anta tambah zahaba. Okey. Jadi macam mana nak jadikan dia fi'il madhi? Kita tengok dhamir huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Anta. Okey. Anta tambah ta. Jadi dia akan jadi zahabta. Okey, yang membawa maksud awak telah pergi, awak dah pergi. Okey, fi'il madhinya begini. Yang kedua, okey, jalasa. Jalasa maksudnya duduk. Jadi sekarang Ustazah nak ia jadi huma. Mereka berdua dah duduk. Okey, kita tak kata huma jalasa, salah. Kita kena tukar jadi fi'il madhi. Maka bagaimana huma jalasa? Huwa, huma. Okey, huma. Kalau untuk kat sini Ustazah nak dia perempuan, huma yang muannas, yang perempuan. Okey, huwa, huma, yang ni laki-laki. Okey, yang kedua laki-laki. Tak nak, kita nak yang perempuan. Huwa, huma, hum, hiya, huma. Nampak? Huma, kalau untuk perempuan tambah ta alif.
Jadi huma jalasa, mereka perempuan tu, dua orang tu dah duduk, dia akan jadi okey, jalasta. Okey, jalasta, mereka berdua perempuan tu, murid perempuan itu telah duduk. Okey, begini fi'il madhi dia. Baik, yang ketiga kataba. Kataba maksudnya tulis. Sekarang Ustazah nak anak tambah kataba. Ustazah nak jadi saya dah tulis. Ana, di manakah ana? Ana dhamir kat bawah ni kan? Ana nahnu. Jadi yang inilah tu. Kataba akan jadi katabatu. Untuk menunjukkan bahawa saya dah tulis. Okey, katabtu. Okey, ana katabtu. Saya dah tulis. Okey. Baik, yang keempat adalah dakhala. Dakhala ni Ustazah nak guna antunna. Mereka murid-murid perempuan, contoh antunna tu ramai kan. Awak, awak, antunna awak. Awak semua yang perempuan dah masuk ke dalam kelas. Contoh antunna tambah dakhala. Dia akan jadi macam mana? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Nampak? Antunna tambah tunna. Dia akan jadi dakhaltunna lah. Okey. Inilah jawapan dia untuk dakhala, fi'il madhi dengan antunna. Okey, jadi fi'il madhi ni adalah dakhaltunna. Mereka, minta maaf, awak semua dah masuk ke dalam kelas. Contoh Okay, untuk fi'il madhi ni mudah sikit dekat anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, sebab dia tambah itu juga kat belakang. Jadi anta, antuma, antum, contoh kita kata zahaba tadi, dia akan jadi anta, zahabta, zahabtuma, zahabtum, zahabti, zahabtuma, zahabtuna. Kan dia ikut belakang tu kan? Untuk fi'il madhi mudah kerana apa? Dia tambah belakang saja. Jadi awak kena ingat yang belakang sajalah. Itu untuk fi'il madhi. Okay, sudah berlaku. Mari kita cuba jawab soalan lah. Okey, hawil al-fi'l al-madhi ila al-mudhari'. Dia minta kita tukar fi'il madhi ni, dia bagi dia semua madhi kepada fi'il mudhari'. Yang paling mudah, paling senang awak cuma jadikan dia huwa lah. Dia akan jadi yadkhulu, ya'kulu, okey, yaqra'u, yakhruju. Nampak kan? Yarji'u. Nampak? Dia jadi mudhari' dah tu. Betul lah tu. Okey, kita guna dhamir huwa dekat situ. Tambah ya saja. Sebab dia nak dhamir fi'il mudhari' kan. Jadi ini saja, jawapan ini telah menunjukkan bahawa ia telah bertukar kepada fi'il mudhari'. Mudah sebenarnya insya-Allah. Kalau boleh buat yang lain, silakan. Asalkan betul ya. Seterusnya adalah okey, gariskan jawapan yang betul. Aiman tempat kosong al-ma'a, yashrabu atau yashrabani. Okay, Aiman ni seorang laki-laki, maka yashrabu lah. Yashrabani dua, nampak di alif nun dua kan. Jadi jawapannya adalah yashrabu. Aiman minum air, sedang minum Ni fi'il mudhari'. Aisyah tempat kosong fil mustashfa. Bila Aisyah dia perempuan yang seorang, kita guna muzakkar, muannas, minta maaf, muannas. Jadi jawapannya ta'malu kat sini. Ya'malu ni untuk huwa, okey, ta'malu ni untuk perempuan Jadi jawapannya Aisyah tu ta'malu fil mustashfa, yang bermaksud Aisyah bekerja di hospital. Yang ketiga, al-abu wal-ummu tempat kosong al-Quran al-Karimah. Okey, ayah dan ibu apakah? Okey, tempat kosong al-Quran al-Karim. Yaqra'ani, yaqra'una. Jawapannya adalah yaqra'ani kerana dia dua orang. Kalau yaqra'una ni dah ramai ni, waulun untuk ramai, betul. Jadi jawapan yang tepat adalah yaqra'ani, dua orang. Jadi perhatikan kepada fi'il mudhari' itu, fi'il tu. Perhatikan. Kemudian perhatikan kepada jumlah atau kuantiti individu tu. Okey. Kalau seorang kita guna yang seorang lah. Kalau ramai atau dua kita guna yang ramai dan dua. Okey, soalan terakhir, dha' khattan tahta al-ijabati as-sahihah. Letakkan garis di bawah jawapan yang betul. Baik, ini dia bagi kita fi'il mudhari' ni. Dia bagi kita fi'il, dia nak kita letak dhamir. Okey, sebab itu saya kata dhamir sangat berkait rapat dengan fi'il mudhari' dan juga fi'il madhi. Sebab dia akan bantu kita tentukan bagaimana bentuk dia tu. Baik, soalan yang pertama, wahid wa ishrun, yazhabu ila al-fasli. Yazhabu. Ini huwa lah. Okey, sebab ya kat situ kan. Yazhabu, huwa yazhabu. Isnani wa ishrun, yazhabani. Nampak ada alif nun. Dia automatik dua. Maka antuma. Dia tak boleh guna antum. Antum untuk ramai. Okey. Antuma yazhabani ila al-fasli. Awak berdua sedang pergi ke kelas.
23 tazhabu ila al-fasli. Nampak tazhabu? Okey, kita guna hiya. Jawapan yang betul adalah hiya. Dia bukan huwa. Huwa yazhabu Hiya tazhabu ila al-fasli lah. Tazhabina, okey, 24 tazhabina ila al-fasli. Anti atau anta? Jawapannya anti, sebab tazhabina adalah untuk perempuan. Tazhabina. Kalau anta, tazhabu saja. Okey. Anti tazhabina ila al-fasli. Nombor 25, tempat kosong, nazhabu ila al-fasli. Nampak nazhabu tambah nun di depan. Jawapannya adalah nahnu lah. Okey, nahnu nazhabu. Kalau hunna dia ada tambahan di belakang ya. Nazhabna kalau hunna, tazhabna kalau hunna. Tapi dekat sini nazhabu, maka jawapan yang tepat adalah nahnu. Okey? Jadi beginilah keadaannya apabila kita banyak buat latihan, kita akan nampak bagaimana ia diaplikasikan. Okey? Okey, bagaimana kita buat fi'il madhi dan juga mudhari' itu. Jadi apa yang perlu anak-anak hafal adalah dhamir, okey, dan juga tambahan bagi fi'il madhi dan mudhari', tambahan huruf tu. Okey, itu pentinglah untuk tajuk ini. Bila buat latihan banyak, insya-Allah kita akan hadam dan mahir, insya-Allah. Jadi hadza faqat minni, ini sahaja daripada Ustazah. Insya-Allah jika ada perkongsian lain akan Ustazah kongsikan pada video yang lain pula lah, insya-Allah. Semoga bermanfaat dan membantu dalam ulang kaji tajuk al-af'al atau fi'il madhi dan mudhari' ini. Okey, supaya kita dapat buat bila ditanya ataupun disoal lah. Okey. Jadi itu saja, wallahu taala a'lam. Ma'assalamah wa ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ala husni istima'ikum. Terima kasih kerana sudi mendengar. Alhamdulillah.